Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami daripada kumpulan 9 akan menerangkan tajuk teori pendedahan sukarela, teori pihak berkepentingan dan teori legitimasi. Kami terdiri daripada Rabiatul, Wahidah, Nazura, Faiz iaitu saya sendiri dan yang terakhirlah Ikmal Hakim. Isi pembentangan kami yang pertama adalah teori pendedahan sukarela, yang kedua adalah teori pihak berkepentingan dan yang ketiga adalah teori legitimasi. Teori pendedahan sukarela. Teori pendedahan diwujudkan kerana teori agensi hanya menerangkan hubungan antara pengurusan dan pelabur dan tidak mengambil kira hubungan dengan pihak luar seperti kerajaan dan pekerja. Selain itu, teori ini juga membolehkan syarikat mengembalikan keuntungan kepada pihak berkepentingan. Laporan kelestarian adalah laporan yang diterbitkan oleh syarikat atau organisasi disebabkan oleh aktiviti organisasi mengenai persekitaran, kesan ekonomi dan sosial. Seterusnya terdapat 4 contoh pendedahan sukarela, iaitu yang pertama adalah masyarakat, yang kedua adalah pekerja. Contoh yang ketiga adalah produk, yang terakhir adalah kerajaan. Kesimpulannya, tiada tindakan denda akan dikenakan jika tiada pendedahan dibuat kerana ia dibuat secara sukarela. Tambahan pula, syarikat juga dilihat berintegriti jika mendedahkan maklumat seperti di atas. Kesimpulan artikel peranan strategi perniagaan terhadap hubungan pendedahan modal intelek dalam laporan integriti cost equity adalah pendedahan modal intelek akan membantu syarikat untuk mencapai dan menuju kepada hala tuju syarikat ke arah yang lebih baik. Teori pihak berkepentingan. Pihak berkepentingan adalah individu dan kumpulan yang boleh menjejaskan atau yang terjejas oleh tindakan-tindakan, keputusan, dasar, adat amalan atau matlamat organisasi. Seterusnya, pihak berkepentingan terbagi kepada dua, iaitu pihak berkepentingan pasaran dan pihak berkepentingan bukan pasaran. Seterusnya, kita akan lihat kepada perbezaan di antara pihak berkepentingan pasaran dan juga pihak berkepentingan bukan pasaran. Pihak berkepentingan pasaran adalah individu ataupun kumpulan yang berhubungan secara langsung dengan organisasi, seperti contoh para pekerja, pemilik, pelanggan, pembekal, pesaing, peruncit dan pemborong. Pihak berkepentingan bukan pasaran pula adalah individu atau kumpulan yang tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan organisasi. Namun begitu, tindakan mereka boleh mempengaruhi aktiviti organisasi. Contoh pihak bukan pasaran adalah masyarakat tempatan, aktiviti sosial, media, kerajaan dan juga orang awam. Pada tahun 1995, Donaldson dan Preston telah mengeluarkan pendapat bahawa setiap organisasi perlu menjaga pihak berkepentingan ini dan mereka telah mengeluarkan 3 hujah untuk menyokong pendapat mereka, iaitu hujah deskriptif, hujah normatif dan juga hujah instrumental. Hujah deskriptif menekankan bagaimana organisasi perlu menjaga pihak berkepentingan mereka. Salah satu contoh cara untuk menjaganya adalah dengan menghasilkan produk yang selamat dan inovatif kepada para pelanggan mereka. Seterusnya, menyediakan persekitaran yang kondusif kepada para pekerja mereka. Dan mereka juga dan pihak organisasi juga perlu mematuhi peraturan-peraturan kerajaan. Seterusnya, hujah normatif ialah pihak berkepentingan ini perlu dijaga oleh kerana mereka mempunyai kuasa dan juga sumber-sumber, serta sekiranya organisasi melakukan sebarang kesalahan, pihak berkepentingan ini juga akan terjejas dengan aktiviti-aktiviti organisasi tersebut. Seterusnya, hujah instrumental menekankan bahawa organisasi yang menjaga hubungan baik dengan pihak berkepentingan cenderung untuk mempunyai prestasi yang lebih baik berbanding dengan organisasi yang tidak menjaga hubungan dengan pihak berkepentingan mereka. Seterusnya, pengurusan pemegangan kepentingan. Pengurusan syarikat perlu menjaga hubungan yang baik dengan pihak berkepentingan mereka. Sekiranya organisasi syarikat gagal untuk melakukan demikian, maka
reputasi syarikat dan keuntungan akan terjejas. Keperluan pihak berkepentingan ini perlulah dijaga supaya firma dapat mencapai objektif mereka untuk masa yang panjang. Untuk mengenepasti pihak berkepentingan yang relevan, pengurus perlu memahami ciri-ciri pemegang saham mereka. Jadi, untuk mengenepasti pihak-pihak berkepentingan adalah melalui elemen-elemen seperti yang berikut, iaitu pemegang kuasa, pemegang kesayangan dan pemegang segera. Apa yang dimaksudkan dengan pemegang kuasa adalah kuasa pihak berkepentingan yang merujuk kepada keupayaan untuk menggunakan sumber-sumber untuk membuat suatu acara yang berlaku atau untuk mendapatkan hasil yang diingini. Jadi pemegang kuasa ini boleh mempunyai kelebihan-kelebihan yang berikut seperti kuasa paksaan, kuasa utilitarian dan kuasa simbolik. Jadi apa yang dimaksudkan dengan kuasa paksaan adalah ia melibatkan penggunaan tenaga fizikal dan keganasan. Sebagai contoh, kumpulan berkepentingan seperti aktivis alam sekitar, di mana aktivis alam sekitar ni mempunyai kuasa paksaan apabila mereka memprotes terhadap dasar-dasar organisasi yang telah ditetapkan oleh organisasi itu sendiri. Jadi untuk kuasa utilitarian, ia berlaku apabila pihak berkepentingan mempunyai kuasa untuk mengawas sumber organisasi. Jadi suatu kuasa yang menggunakan imbuhan atau ganjaran ekstrinsik bagi mengawal ahli-ahli dalam organisasi tersebut. Jadi kuasa yang terakhir adalah kuasa simbolik, di mana ia merupakan apabila pihak berkepentingan mempunyai akses menggunakan simbol. Sebagai contoh, surat yang ditulis oleh seorang menteri menggunakan kepala surat kementerian, di mana di sini kita dapat lihat bahawa ia mempunyai kuasa simbolik berbanding dengan surat-surat yang digunakan melibatkan kepala surat yang biasa. Jadi bagi pihak berkepentingan yang lain, iaitu pemegang kesayangan dan pemegang segera, pemegang kesayangan merujuk kepada sama ada tuntutan pihak berkepentingan adalah wajar atau sesuai dalam konteks tertentu, di mana tuntutan mereka akan dianggap sah apabila tuntutan itu dinilai sebagai munasabah oleh pihak berkepentingan lain. Apa yang dimaksudkan dengan pemegang segera pula adalah kepantasan organisasi memberi respon kepada keperluan pemegang kepentingan mereka. Menurut Michelle Agar dan Wade, suatu isu yang mendesak akan bergantung kepada faktor-faktor yang berikut seperti kepekaan masa dan kritikal. Jadi apa yang dimaksudkan dengan kepekaan masa adalah sejauh mana kecepatan atau kelewatan pengurusan melayan tuntutan pihak berkepentingan. Jadi seterusnya adalah tanggungjawab firma terhadap pihak berkepentingan. Di sini terdapat 4 aspek tanggungjawab dari segi ekonomi, undang-undang, etika dan dermawan. Apa yang dimaksudkan dengan tanggungjawab dari segi ekonomi adalah ia menguntungkan, memaksimumkan jualan dan mengurangkan kos, serta menyediakan pelabur dengan pulangan yang mencukupi dan menarik. Dari segi undang-undang, firma perlu mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Dari segi etika pula, melakukan perkara yang betul, adil dan sama tanpa sebarang penipuan dan menegaskan kepimpinan beretika dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah dermawan, menjadi warga korporat yang baik. Teori legitimasi. Bagi konsep teori legitimasi, ia merupakan satu entiti yang terikat dengan kontrak sosial di mana entiti bersetuju untuk melaksanakan pelbagai tindakan yang diinginkan oleh masyarakat. Entiti juga menganggap diri mereka wajib memberi tambah nilai untuk masyarakat sebagai tindak balas kepada hak mereka untuk kekal beroperasi. Jadi bagi melaksanakan konsep-konsep telah diterangkan sebelum tadi, terdapat 4 strategi dalam teori legitimasi, iaitu yang pertama adalah meyakinkan stakeholder iaitu pemegang saham melalui maklumat mengenai kesesuaian tindakan organisasi. Yang kedua, mengubah struktur organisasi tanpa mengubah fungsi utama. Yang ketiga, berusaha mengubah persepsi dan mempengaruhi pihak luar. Dan yang terakhir, berupaya untuk mengalihkan perhatian stakeholder dalam membincangkan perkara-perkara yang penting. Kelebihan dan juga kelemahan strategi. Kelebihan dia adalah strategi dapat dilaksanakan dengan mendedahkan maklumat kepada orang ramai seperti pendedahan dalam laporan kewangan, maklumat yang boleh memperkuatkan kesahihan dan dapat meningkatkan reputasi syarikat. Manakala kelemahan strategi legitimasi pula adalah ketidaksamaan hasil yang diharapkan oleh masyarakat dan juga maklumat yang berlebihan ataupun yang tidak sepatutnya diberikan kepada masyarakat sehingga menjejaskan reputasi syarikat. Seterusnya adalah amalan perakaunan dan legitimasi. Amalan perakaunan ni dia dapat 2, iaitu Hoekstra pada tahun 2000
yang mana syarikat menggunakan pelaporan sosial korporat sebagai instrumen komunikasi korporat. Matlamat utama dia adalah untuk mempengaruhi persepsi orang awam terhadap syarikat tersebut. Dan lagi satu adalah O'Donovan pada tahun 1999, yang mana pengurus korporat percaya bahawa laporan tahunan adalah cara yang berkesan untuk memaklumkan dan mendidik orang ramai berkaitan dengan pandangan korporat mengenai isu alam sekitar. Tujuan menyediakan laporan sosial dan persekitaran terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama adalah dapat membina imej dan reputasi yang baik supaya dapat manfaat pasaran. Yang kedua ialah dapat menunjukkan pematuhan peraturan yang dilakukan oleh syarikat. Yang ketiga dapat mengesahkan kesahihan operasi bagi syarikat. Dan yang terakhir ialah dapat membezakan diri daripada pesaing. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang telah dijelaskan oleh Saudari Rabiatul berdasarkan slide sebentar tadi, yang menjelaskan bahawa konsep teori legitimasi ini adalah entiti terikat dengan kontrak sosial di mana entiti bersetuju untuk melaksanakan pelbagai tindakan yang diinginkan oleh masyarakat sebagai balasan dan sebagainya. Jadi daripada konsep tersebut wujudlah beberapa matlamat bagi legitimasi ini. Antaranya adalah yang pertama, syarikat tidak boleh berdiri sendiri kerana memerlukan sokongan stakeholder. Yang kedua pula adalah pendedahan maklumat sukarela yang dilihat sebagai kaedah untuk mendapatkan sokongan daripada masyarakat. Dan akhir sekali adalah membuktikan bahawa syarikat beroperasi mengikut norma sosial dan imej yang baik untuk mengekalkan legitimasi. Tanggungjawab sosial korporat ataupun CSR merupakan sebuah model perniagaan kawal selia sendiri yang dapat membantu syarikat bertanggungjawab secara sosial kepada dirinya sendiri, pihak berkepentingan dan orang ramai. Erti kata lain, dengan mengamalkan tanggungjawab sosial korporat ini juga dipanggil sebagai kewarganegaraan korporat di mana syarikat boleh sedar tentang jenis impak atau kesan yang mereka peroleh ke atas semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan alam sekitar. Mengikut rujukan Branco and Rodriguez pada tahun 2008 juga menyatakan CSR ini dan pendedahan prestasi persekitaran akan menunjukkan tahap kepatuhan syarikat sedemikian mereka terima oleh masyarakat terhadap organisasi mereka. Jadi dengan itu, kesimpulan yang terdapat daripada apa yang telah kami bincangkan sebentar tadi adalah teori pihak berkepentingan dan teori legitimasi adalah merupakan pendedahan sukarela oleh syarikat-syarikat yang boleh membantu organisasi mereka meningkatkan prestasi serta menarik lagi pelabur dan pelanggan. Sekian saja daripada kumpulan kami, Grup 9. Terima kasih.